Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Macam biasa, drama. Banyak betul drama yang terjadi sekarang di arena politik Sabah. Baru-baru ini Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan mengeluarkan kenyataan yang agak panas berkenaan dengan pemilihan kerusi di Tuaran untuk pilihan raya negeri ke-17. Nampaknya ada sesuatu yang tidak kena di dalam cara keputusan dibuat. Adakah ini tanda UMNO Sabah semakin berpecah? Atau ada tangan-tangan gaib yang cuba menguasai keadaan? Mari kita kupas, ulas isu ini sampai ke akar umbi di dalam video kali ini. Baiklah, kamu semua tahukah bahwa di mana-mana parti politik pun pembahagian kerusi adalah perkara yang sangatlah sensitif. Setiap bahagian mesti mahukan calon mereka bertanding di kawasan yang strategik. Tetapi dalam kes UMNO Tuaran ini, Abdul Rahman Dahlan secara terbuka mempersoalkan tindakan individu tertentu dalam parti yang membuat keputusan sendiri tanpa berbincang dengan UMNO Tuaran. Dalam kenyataan Facebook beliau, dia menegaskan bahwa penentuan kerusi sepatutnya keputusan UMNO bahagian Tuaran dan juga Presiden UMNO Malaysia, dan bukan keputusan seorang individu sahaja. Coba kamu bayangkan, kalau keputusan penting macam ni dibuat oleh seorang saja, jadi apalah nasib ahli-ahli yang lain? Itu bukan autonomi, itu autokrasi katanya. Nah, sangat panas isu ini. Jadi kenyataan ini sebenarnya menimbulkan banyak persoalan. Siapa individu yang dia maksudkan? Adakah ini merujuk kepada pemimpin-pemimpin UMNO Sabah yang lebih berkuasa? Atau ada tangan gaib yang sedang bermain catur politik? Kamu tahu kan, sebelum ini Bung Mokhtar Aradin, Ketua UMNO Sabah, pernah menyatakan bahwa beliau bersedia meletakkan Abdul Rahman Dahlan sebagai calon di salah satu daripada 4 kerusi DUN dalam Parlimen Tuaran. Tapi sekarang tiba-tiba timbul pula isu bahwa ada individu yang membuat keputusan tanpa berbincang. Jadi apa sebenarnya yang sedang berlaku di dalam UMNO Sabah? Kalau kita tengok sejarah, UMNO Sabah bukanlah asing dengan isu perebutan kuasa dalaman. Sejak PRU 14, UMNO Sabah kehilangan banyak pengaruh selepas ramai pemimpin mereka melompat ke parti lain. Sekarang ini mereka sedang cuba untuk bangkit semula. Tetapi kalau dalam parti sendiri pun ada masalah komunikasi dan juga perebutan kuasa, macam manalah kamu mahu menghadapi PRN 17 dengan yakin? Nah, jadi adakah kamu semua rasa ini strategi dalaman ataupun adalah ini hanyalah sekadar salah faham? Baiklah, kita teruskan. Lagi satu perkara yang menarik. Dalam politik, siapa yang pegang kuasa menentukan calon, dialah yang sebenarnya ada kuasa penuh. Sebab itu perebutan kerusi ini bukan sekadar tentang siapa yang bertanding, tetapi lebih kepada siapa yang menguasai parti di peringkat negeri. Kalau seorang individu boleh buat keputusan tanpa berbincang, jadi apalah konon fungsi bagian UMNO Tuaran? Ini membuktikan bahwa dalam politik autonomi ini kadang-kadang hanyalah sekadar slogan. Tetapi realitinya kuasa tetap berpusat pada individu tertentu. Persoalan yang lebih besar, sejauh mana pengaruh Presiden UMNO Malaysia di dalam hal ini? Adakah beliau benar-benar mempunyai kata putus dalam menentukan calon atau keputusan sebenar dibuat di peringkat negeri? Dan kalau betul ada individu yang cuba buat keputusan sesuka hati mereka, kenapa UMNO Pusat tidak masuk campur? Adakah karena mereka juga ada kepentingan tertentu? Selain itu, kita juga kena tanya, apa reaksi ahli-ahli UMNO Tuaran terhadap isu ini? Adakah mereka sokong Abdul Rahman Dahlan ataupun mereka ada pandangan lain? Kalau ahli-ahli parti sendiri rasa mereka dipinggirkan dalam keputusan penting macam ni, itu adalah petanda bahaya bagi UMNO Sabah.
PRN17 ini bukan sekadar tentang menang ataupun kalah, tetapi juga tentang hala 7 parti. Kalau UMNO Sabah sendiri tidak sepakat, macam manalah mereka mahu meyakinkan rakyat Sabah untuk memberikan undi kepada mereka. Nah, dan kalau kamu semua perasan, dalam politik Malaysia ini benda macam ni selalu berlaku. Sebelum pilihan raya kita akan nampak pergolakan dalaman, perebutan kuasa dan persaingan antara individu di dalam parti. Lepas pilihan raya, kalau menang, semua akan berpura-pura baik. Tetapi kalau kalah, nah mulalah sesi menyalahkan, tuding-menuding antara satu sama lain. Jadi apa yang sebenarnya kita lihat di dalam UMNO Sabah ini sebenarnya adalah fenomena biasa di dalam politik Malaysia. Cuma kali ini Abdul Rahman Dahlan berani bersuara secara terbuka. Itu yang membuatkan isu ini sangat menarik. Dan sekarang ini, macam biasa, saya ingin tanya pendapat kamu pula. Adakah ini tandanya UMNO Sabah semakin lemah? Atau ini adalah strategi politik untuk melihat siapa yang lebih berpengaruh di dalam parti? Kamu rasa patutkah Presiden UMNO campur tangan untuk selesaikan isu ini? Atau biarlah UMNO Sabah sendiri yang menguruskannya? Dan yang paling penting, apa kesannya nanti kepada PRN17? Apapun jawabannya, satu perkara yang pasti, politik Sabah memang tidak pernah sunyi dari drama. Dan yang lebih menarik, drama ini bukan setakat dalam kalangan parti lawan, tetapi dalam parti sendiri pun sudah cukup panas. Jadi kalau kamu ingin terus ikuti perkembangan politik Malaysia yang penuh dengan kejutan ini, jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe ke channel ini, Current Sphere MY. Kita jumpa lagi di dalam video seterusnya, di mana kita akan terus membongkar realiti politik negara. Terima kasih karena telah menonton. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Sekian semua.